saya percaya tentang 3 benda ni. Dia nak capai life rich, time rich and money rich. Ini saya percaya prinsip ni, life rich, time rich dengan money rich ni mungkin lebih kurang 10 tahun dulu. Lebih 10 tahun dulu. Saya percaya bila kita bisnes ke, kita buat apa ke, kita nak capai 3 benda ni. Life rich, time rich and money rich. Tetapi kemudian saya realize sebenarnya bukan tu yang kita nak. Sebenarnya bukan itu yang kita nak. Jadi sebenarnya kita nak apa? Sebenarnya kita nak apa? Sebenarnya kita nak benda tu. Apa dia? Sebenarnya kita nak capai benda tu. Kalau kita capai benda tu, along the journey, kita nak lebih banyak benda tu. Apa dia? Apa sebenarnya kita nak? Kita pergi kerja ke? Kita pergi berniaga ke? Kita buat apa yang kita buat? Of course, ada orang kata, kita nak mendapat keberkatan dan keredaan Allah SWT. Of course. Okay? Tetapi saya juga belajar, selain daripada yang pertama yang kita nak dapat redha dia dan kasih sayang Rasulullah SAW, saya nak bantu lebih ramai orang capai benda ni, iaitu freedom. Freedom. Saya rasa ini benda yang orang nak. Kebebasan. Kebebasan in terms of a lot of things. Bebas daripada neraka. Bebas juga. Bebas daripada dosa. Bebas juga. Bebas daripada hutang. Bebas daripada tekanan hidup dan hidup dalam keadaan yang penuh kesempitan. Bebas daripada dipersalahkan, tidak buat terbaik untuk keluarga. Bebas untuk capai apakah impian yang you nak capai. Bebas untuk really live your life at your best. Saya rasa sebenarnya ini yang ramai orang nak. Orang nak capai that kebebasan. Of course, kebebasan tu dia ada had dia in terms of hukum. But my point kat sini adalah benda yang lebih positif. Kebebasan kita untuk buat yang terbaik dengan apa yang kita nak buat, dengan hidup kita yang sekali ini. Dan insya-Allah kebebasan. Bila kita capai kebebasan kewangan, kita bebas untuk memberi, kita bebas untuk berkongsi, kita bebas untuk bahagiakan orang lain. Bila kita ada kebebasan kewangan, bila kita ada kebebasan masa, kita dapat beri masa. Kita dapat, bukan beri masa, masa kita tetap masa kita, tapi kita boleh guna masa yang kita ada, balance masa yang kita ada ni untuk, we can have that choose untuk buat apa yang kita nak buat. Of course, jangan cakap, dia bolehlah cakap, dia dah berada pada stage tu. Well, this is exactly my point. Kenapa saya buat apa yang saya buat. This is exactly my point bagi orang yang biasa atau kenal saya, atau pernah berada dalam sesi-sesi live seminar saya selalu sebut benda ni. Kenapa saya buat apa yang saya buat? Apa yang orang tak tahu adalah, I started daripada failure. And most people yang berjaya started daripada failure. Kalau tidaklah dengan asbab kegagalan kita dan belajar daripada kegagalan tersebut, mungkin saya tidak juga berada di mana saya berada hari ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah, saya bersyukur dengan hidup saya. Saya bersyukur dengan banyak perkara yang saya ada, dibandingkan dengan saya dulu dan dibandingkan dengan kehidupan ramai orang lain yang saya rasa saya boleh bantu dengan lebih ramai lagi. Walaupun kita dah terlibat dalam training, kita dah train lebih 600-700 ribu orang for the past 11 years. Kebebasan kita boleh buat apa yang kita nak buat. So, saya percaya orang yang berada dan menonton ni adalah orang yang ada keinginan. Keinginan adalah kunci pertama dalam nak ubah hidup. Keinginan. Kalau you boleh tulis benda ni, berapa tinggi dan kuatnya keinginan kita akan menentukan berapa besar langkah atau tindakan yang kita akan buat. Berapa tinggi dan kuatnya keinginan kita untuk capai sesuatu, dia akan menjadi satu faktor penting yang menentukan berapa kuat atau jauhnya langkah kita untuk capai apa yang kita nak capai, insya-Allah. So, keinginan adalah kunci penting atau kunci pertama dalam nak ubah hidup kita. Hari ini, tuan-tuan dan puan-puan, kita berada pada saat yang agak mencabar. So, bad newsnya adalah, ni saya cerita bad news dulu. Bad newsnya adalah, atau berita buruknya adalah, kita berada dalam keadaan cabaran pada waktu-waktu cabaran ekonomi yang, dalam keadaan masa atau saat ni, ekonomi dia agak mencabar. Keadaan ekonomi agak mencabar in the sense that banyak
situation on economy yang tak berapa positif in terms of numbers, in terms of pricing, a lot of things lah, locally atau internationally. So cabaran ekonomi tu agak ekonomi tu agak mencabar. Okay, that's the first situation, the bad news. Sebab kita berada dalam pusingan cycle of economy. Kalau you biasa baca dan study tentang ekonomi, you akan dapati kita ni ada fasa-fasa cycle dia. Pada umur saya sekarang ni, saya dah lalu 1986 ke 88. Saya dah lalu 2008, 2009. Dan sekarang saya berada di 2018-2019. Yang belum sangat teruk lagi, masih lagi okay. Teruk bagi ramai orang, but sebenarnya belum sangat teruk. Kita dah lalu yang lebih teruk daripada keadaan ekonomi cycle yang berada sekarang. In terms of localized situation, dia agak membawa kepada keadaan yang agak mencabar. Kalau you baca atau faham tentang ekonomi, kita berada pada saat yang kita ada masalah atau situasi tentang kekurangan foreign investor yang masuk ke dalam Malaysia. Kita punya kuasa membeli semakin berkurangan. Cost ataupun pricing, walaupun dibuang sekalipun, kemampuan orang nak membeli ataupun ketakutan orang sehingga dia tidak membeli, dia sebenarnya agak tinggi. Ini you kena study dan baca. But basically, this cycle adalah cycle yang kalau you business, you akan ada cabaran. Sebab orang bukan tak nak membeli, tapi dia takut. Dan orang sangat memilih hari ini apa yang dia nak beli, siapa dia nak beli, dengan siapa dia nak beli. So, ini semua adalah cabaran-cabaran dalam business. Dalam growing, especially kalau nak grow business. Kita bukan cerita pasal nak grow business tau. Nak sustain business pun tak mudah. Dan ini adalah pada saat yang unemployment rate ataupun isu pekerjaan, tawaran pekerjaan berkurangan, dan juga orang yang bekerja, syarikat-syarikat banyak yang syarikat-syarikat yang gulung tikar ataupun tutup ataupun terpaksa reduce dia punya pekerja. So ini semua adalah cabaran yang berlaku. The first thing yang sekarang, bad news lah, ini bad news. Saya kena cakap pasal bad news. Saya harap you tak share dengan orang luar lah benda ni. Saya harap you hanya tahu untuk diri you sendiri. I give you, because I read ekonomi punya report, saya baca Business Insider, market analysis every week and every day. So mengetahui tentang keadaan ekonomi penting in dalam business, especially saya sebagai seseorang yang terlibat dalam business mentorship. Saya guide lebih 200 Titan, mereka yang dibimbing dengan rapat. Saya juga guide 500 group mentorship yang dipanggil sebagai Aspire. So saya kena faham tentang ekonomi, saya kena faham tentang industri. Dan so dia agak mencabar. Ada banyak faktor, antaranya pasal keadaan ekonomi climate yang tak berapa ataupun suasana ekonomi itu yang tak berapa kondusif, dan dijangkakan keadaan ni akan berterusan ataupun mencabar for the next 3 tahun paling kurang, 3 years. So that's a little bit of bad news, especially untuk orang yang business atau even yang bekerja. Dan that will be the first thing, challenge yang kita ada. Challenge yang kedua, dan itu menambah payahnya kita nak ubah hidup, menambah lauknya cabaran bila nak ubah hidup, nak bina business, it is getting tougher. Dan dia akan makin lama makin tough, jangan risau. Ada banyak sebab dia kenapa dia makin tough. Ada banyak sangat sebab. Belum campur lagi masalah yang berkaitan dengan perubahan teknologi. Perubahan teknologi, banyaknya knowledge. We call it advancement of technology and knowledge yang berada dekat keliling kita. Orang semakin ramai dapat akses kepada more advanced information ataupun advanced technology. Seperti, especially kalau mereka adalah belajar ataupun ada guidance atau bimbingan. Contoh macam dalam Titan, mereka diberi maklumat ke depan
tentang apa yang mereka kena bersedia buat, perubahan-perubahan yang akan berlaku dari segi social media, something yang akan berlaku kepada digital, artificial intelligence. So, benda-benda yang berkaitan dengan teknologi yang akan merubah cara kita berniaga, yang akan merubah cara kita buat marketing, yang akan merubah cara kita solicit customer ataupun dapatkan pelanggan atau engage dengan pelanggan. So, kadang-kadang perubahan tu macam tu je berlaku dan merubah semua benda. Contoh, last month, February, ramai yang kalau sebelum ni gunakan WhatsApp untuk business, boleh buat WhatsApp blasting 200 nombor telefon ke apa. Satu hari, satu keputusan dibuat, WhatsApp block terus penghantaran WhatsApp secara group. Mereka ubah je tu, ramai yang tergolek, ramai yang tak boleh nak sustain dah. Satu hari Facebook down, Instagram down, last month, last few weeks kan, ramai yang dah down, tak boleh nak buat apa dah, start business dia. So itu belum campur isu cabaran kedua. It's getting harder. It's getting easier positively kalau you tahu lebih advance daripada orang lain, but it's getting harder kalau you tidak tahu atau you masih lagi guna cara lama. So, challenge-nya adalah 95% masih guna cara lama. Majority orang tak nak bawa diri dia kepada situation yang lebih advance. Masih lagi guna cara lama. So, I'll talk about this cara lama punya situation. I got one title, very interesting. Mana nama dia? Ira. I love to share about this Ira Shukri ni. Sebab masa dia last year, masa dia mula start kelas saya, mana nama Ira? Dia hanya buat report. Ira, kejap saya ada report dia orang ni kat depan ni. I have to find the name. Oh, ni lah. Dia buat business batik. Okay. Last year, masa dia mula-mula start masuk kelas saya, dia hanya boleh buat sebulan lebih kurang dalam 30,000 sebulan sales dia, lebih kurang 30,000. And then bila dia start, dia hanya berniaga di pasar Siti Khadijah masa tu, last year, dekat Kelantan, di Smack Kelantan ni. And then mungkin dia sedang menonton juga, 30,000 sebulan. And then lepas dia belajar dan tahu the right strategy macam mana nak buat marketing, ada dia punya figure. Sekejap kita keluar report senang. Mana? Oh, okay. Okay, so last year actually dia buat the 2017 dia buat 30,000, last year dia dah buat 70,000 sebulan. Okay, 70,000 sebulan, itu last year bila dia start MKK and then dia masuk kelas marketing. And then dia end up jadi Titan. So nak cerita pasal dia punya sales sekarang, dalam tempoh 3 bulan ni je, total sales dia, sales dia daripada 70,000 tahun lepas sebulan, naik ke 142,000 Januari, 183,000 untuk February, dan bulan ni March saja dia dah capai 268,000, belum habis lagi March. So total 3 bulan ni sahaja dia dah buat 400,000 lebih, 500,000. 142, 183, 300, 400, hampir 600,000. 3 bulan je. Okay. Compare dengan tahun lepas 70,000 je sebulan. Sekarang dia dah boleh buat dalam 200,000 ke 300,000 sebulan. So, dalam masa yang padahal dia dah berniaga dah lebih 10 tahun. So, inilah dia menggunakan cara lama. Dia masih lagi dekat pasar Siti Khadijah dulu. But, just a matter of putting herself, pushing dan point saya kat sini adalah how much manusia ni sebenarnya stuck. Sebab apa yang dia tahu tu pada point yang sama. So that's why sangat penting untuk you kena tahu challenge yang pertama ni, iaitu economy cycle. You kena tahu, dan saya share ni, saya harap you must be aware. Perhatikan cost, nak tahu cost ni senang je. You tengok, perhatikan harga minyak, you perhatikan cost tenaga, elektrik. Semua ni adalah benda-benda yang basic yang boleh mempengaruhi kos semua benda barang lain.
Okay, so itu adalah the first thing. Ekonomi punya challenge yang banyak berlaku. So nombor dua adalah challenge kedua yang ramai orang ada adalah berkaitan dengan fear. Fear, you see, ketakutan boleh menyebabkan orang berjaya, ketakutan juga boleh menyebabkan orang stuck. Okay, ketakutan daripada segi dia takut dengan keadaan seperti keadaan ekonomi, keadaan politik. Dia takut sebab dia tak tahu, dia takut sebab dia tengok banyak pesaing, dia takut sebab dia tak ada ilmu, dia takut sebab dia masih guna strategi lama, sales dia makin drop. So, ketakutan-ketakutan ni boleh menyebabkan dua benda. Sama ada ketakutan tu buat you lebih bersedia atau ketakutan tu buat you menderita dan terus menderita. So, ini adalah struggle kedua yang ramai orang hadapi hari ini. Ketakutan untuk tak buat tindakan, takut sehingga dia tak nak buat tindakan, takut sehingga dia tak berani melangkah ke depan. So, this is the second challenge dalam money challenge ataupun banyak yang PM kita adalah isu ni. Isu dia takut nak mula berniaga, takut gagal, takut rugi. Of course, you patut takut. Dan that's why you patut lebih bersedia. You know, ada yang takut sebab pesaing makin banyak dalam industri yang sama. Cerita pasal berniaga pakaian, semua orang berniaga pakaian. Pakaian tudung, semua orang berniaga tudung. Cerita pasal berniaga makanan, semua orang berniaga makanan. Semua orang berniaga kosmetik. Semua orang berniaga benda yang you niagakan. So, macam mana you nak menang? Well, inilah datangnya ketakutan bila you tak ada persediaan. So, but this is the second things yang perkara kedua yang buat ramai orang stuck in terms of kewangan dia and everything sebab dia dalam keadaan yang fear. Fear sebab dia tidak tahu, fear sebab dia tidak ada persediaan, fear sebab dia tidak tahu apakah cara dia nak melangkah ke depan. Yang ketiga adalah cost of living. Kos sara hidup. Ada dua faktor kat sini yang menyebabkan challenge ataupun cabaran ramai orang yang menyebabkan dia ada keadaan challenge dari segi kewangan. Yang pertama adalah faktor eksternal. Faktor eksternal ni melibatkan kos sara hidup sekeliling kita ni dia tak makin turun. Kos sara hidup tidak makin berkurangan. Semua orang tahu tu. Okay? Kalau siapa yang dah hidup cukup lama akan tahu. Dulu kita nak kita hidup, kita boleh survive dengan beli barang RM50, RM100, boleh dapat macam-macam benda. Hari ni RM50, RM100 tak banyak benda yang kita dapat. Okay, but that's the point on cost of living, on inflation rate and everything. But apa yang saya nak cakap adalah lebih kepada cost of living dalaman. Cost of living dalaman ni adalah seperti suka atau tidak, kos kita makin kita berumur, kalau kita panjang umur, kos kita makin meningkat. Kos kita makin meningkat. Kalau kita berumah tangga, kos kita meningkat. Kita ada anak, kos kita akan meningkat. Anak kita membesar, kos kita akan meningkat. Cost of living kita meningkat. Sebabkan daripada segi keperluan keluarga, keperluan family, walaupun dia kata kita stop, kita tak ada keinginan, kita just nak stay point yang sama, keinginan kita tak bernafsu sangat, mati pucuk nafsu kita, tak ada keinginan yang dahsyat-dahsyat sangat. But suka atau tidak, cost of living hidup you akan tetap meningkat. Sama ada you dapat gaji RM1,000 ke, RM5,000 ke, RM10,000 ke, cost of living you tetap akan meningkat. Which relate kepada situation apakah you punya cost daripada segi family you, commitment you, family you, dan juga belum campur lagi kepada expectation, belum campur lagi kepada benda yang you nak, benda yang kehendak ataupun benda yang selepas keperluan, iaitu kehendak-kehendak lain. So, ini adalah yang ketiga, challenge yang ramai orang ada. Well, you boleh pilih untuk kata, kita hidup zuhud, kita tak buat apa. Kita mungkin boleh hidup zuhud, tapi family kita belum tentu lagi boleh zuhud macam kita. Boleh faham tak? You boleh pilih, aku nak jadi ahli sufi, aku pakai pakaian yang sama, dan survive. Mungkin you boleh pilih macam tu. Atau tapi masalahnya family kita tak macam tu. Yang tak lama lagi dah nak raya. Bulan Ramadan tak lama lagi dah nak raya. Sometimes saya ingat masa zaman saya dulu, dalam keadaan struggle, kita wish that tak ada raya. Sebab pada waktu raya, bukan kita membazir, kadang kita tak membazir pun. But sometimes kita just rasa nak belikan sesuatu untuk mak ayah kita. Sometimes kita just nak belikan sesuatu untuk keluarga kita. Bukan pasal kita nak membazir pun. Kita just rasa kita nak bahagiakan mereka dengan beri mereka sesuatu.
pun kita tak mampu, so itu challenge yang ramai orang ada. Bisnes tu hanya akan grow dengan baik, dengan cepat bila orang yang drive ni kebengangan dia cukup besar. Understanding your game, dia adalah sangat gila penting dalam building business. So bila you faham game you takkan stuck macam ramai orang lain. Dan saya nak invite anda to be part of this journey. Mulakan dengan apply to be part of this business growth punya program. Dan this session insyaAllah akan bantu you untuk macam mana nak grow business you 10 kali ganda